Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hafizi bin Syafi'in daripada IPG Kampus Kota Baru. Kalau sebelum ini tuan-tuan telah didedahkan dengan konsep asas persekitaran pembelajaran profesional dan inquiry pembelajaran profesional, maka topik kali ini untuk kita sama bincangkan adalah tentang autonomi guru. Hasil pembelajaran yang kita akan cuba dapatkan adalah, yang pertama, kita ingin mengenal pasti hubungan autonomi guru dengan pembelajaran profesional. Yang kedua, kita ingin juga mengenal pasti kepentingan autonomi guru terhadap pengajarannya di dalam bilik darjah. Kriteria kejayaan yang kita harapkan adalah kita ingin menyenaraikan elemen autonomi guru yang boleh mempengaruhi pembelajaran profesional dan seterusnya ia dapat dijadikan amalan semasa PDPC formal. Namun sebelum itu, seeloknya kita imbas kembali tentang konsep asas sekitaran pembelajaran profesional. Sekitaran pembelajaran profesional, konsep asasnya terdiri daripada bagaimana pasukan pemimpin sekolah SLT, bagaimana pemimpin pertengahan MLT, dan bagaimana guru saling membantu, saling aktif dalam persekitaran profesional yang akhirnya menjurus kepada berlakunya pembelajaran murid. Jadi, kita ingin melihat di mana elemen autonomi guru itu berada dan bagaimana ia dapat ditimbulkan. Kita melihat dululah definisi autonomi guru. Saya bacakan dalam bahasa Inggerisnya dahulu. The capacity, freedom and responsibility to make choices concerning one's own teaching. The ability to develop appropriate skill, knowledge and attitude for oneself as a teacher in cooperation with others. The teacher's willingness, capacity and freedom to take control of their own teaching and learning. Okeylah, saya bacakan pula yang definisi dalam BM-nya pula, yang rasanya lebih senang untuk kita faham, insya-Allah. Guru, kalau mengikut Glaser 2008, guru sepatutnya diberikan ruang dan peluang, some degree of autonomy, untuk menggunakan pertimbangan profesional, untuk menggunakan kepakaran mereka untuk disesuaikan dengan pengajaran, dengan kebolehan pelajar dalam situasi dan konteks yang berbeza. Saya ulang. Glaser 2008 mendefinisikan guru sepatutnya diberikan ruang dan peluang dengan menggunakan segala pertimbangan profesional, kepakaran mereka bagi disesuaikan dalam ataupun semasa pengajaran dengan kebolehan pelajar dalam situasi dan konteks yang berbeza. Ingersoll dan May mengatakan bahawa autonomi guru adalah sesuatu yang kompleks kerana ia perlu wujud keseimbangan. Tetapi Ingersoll dan May juga menyatakan guru sepatutnya diberikan ruang dan peluang dalam pengajaran dalam bilik darjah. Malah dapatan kajian yang dibuat oleh Ingersoll dan May 2012 mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif, korelasi yang positif di antara autonomi guru dan kepuasan bekerja dan rasa ingin kekal guru tersebut dalam profesion keguruan. Itu tentang definisinya. Jadi, bagaimana kita nak kaitkan autonomi guru ini dengan konsep asas persekitaran pembelajaran profesional? Kita faham bahawa bila sahaja PPS, bila sahaja pasukan pemimpin sekolah, pasukan pemimpin pertengahan mengaktifkan diri, memberi sokongan, memberi dorongan, akhirnya menjuruskan kepada guru untuk belajar, continuous professional development, maka guru itu sendiri dia akan ada satu keadaan yang dia boleh mendapat autonomi guru bila guru ini diberikan ruang dan peluang untuk menggunakan pertimbangan profesional sebagaimana disebutkan oleh Glaser tadi dalam konteks dan situasi yang berbeza, akhirnya menjurus kepada pembelajaran murid yang aktif. Dan insya-Allah lah kita akan tengok bagaimana autonomi guru ini dapat menyumbang secara cukup positif kepada pembelajaran murid.
Bagaimana pula perkaitan autonomi guru dengan pentaksiran berasaskan sekolah? Lembaga Peperiksaan 2014 telah mengeluarkan panduan pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah. Yang kita faham, pentaksiran berasaskan sekolah ni ada dua. Yang pertama tentang akademik, yang keduanya tentang bukan akademik. Ada dua bidang. Okey, dan saya besarkan yang di-highlightkan di sini, mengatakan bahawa kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. Membawa maksud sekiranya pada peringkat awal lagi, guru dibenarkan untuk berautonomi semasa melaksanakan PDPC, akhirnya semasa melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah, Kementerian Pendidikan jelas-jelas memberikan autonomi juga kepada guru semasa memberi grade, mentaksir pelajar itu sendiri. Jadi terdapat perkaitan secara langsung antara autonomi guru semasa PDPC dalam kelas dan semasa guru itu mentaksir. Toolkit yang ada di dalam autonomi guru yang pertama adalah M4A602, soal selidik autonomi guru persekitaran pengajaran. Dan kita telah buatlah dalam bentuk Google Form supaya lebih senang untuk tuan-tuan nanti klik sahaja. Dan toolkit yang kedua adalah toolkit M4A603, pengajaran umum, pun kita sediakan dalam bentuk Google Form. Mohon untuk tuan-tuan klik linknya nanti. Okey, apa yang telah kami buatlah sebelum ini pada tahun 2019, daripada 177 responden yang telah menjawab soalan toolkit M4A602 daripada 3 buah sekolah sebenarnya. Ada 3 soalan daripada 9 soalan tu. Saya ambil 3 sahaja. Soalan yang pertama, adakah anda berpuas hati dengan pekerjaan semasa anda sekarang? Ya, sebahagian besarnya mengatakan berpuas hati. Malah yang merah ni sangat berpuas hati. Jadi tak ada masalah. Yang soalan yang kedua saya ambil, saya pilihlah soalan yang kedua. Bagaimanakah anda menerangkan beban perkeranian? Isu utama yang beban perkeranian yang diberikan kepada anda sebagai guru. Sebahagian besar mengatakan berat. Malah 18.6% mengatakan sangat berat. Jadi harapnya bila pendedahan ataupun luahan guru ini mendapat pertimbanganlah daripada Kementerian Pendidikan yang mengatakan memang guru dibebankan dengan kerja-kerja perkeranian dengan bebanan yang agak berat. Dalam soalan itu juga, soalan yang ketiga yang saya pilih adalah bagaimanakah anda menerangkan tahap tekanan sekitaran kerja anda? Adakah anda rasa tertekan dengan sekitaran kerja? Ya, agak tinggi juga, mengatakan tinggi, 32.8%. Tinggi, sederhana, 46.3%. Maksudnya, tekanan sekitaran kerja yang diberikan kepada guru, kalau mengikut daripada 177 responden ini, adalah pada peringkat yang agak tinggi sebenarnya. Okay, bagi toolkit M4A603, ini dijawab oleh 144 responden 2019 daripada 3 buah sekolah. Memilih resource, memilih resource dan bahan pengajaran 2.90. Ini adalah untuk toolkit M4A603 pengajaran umum. Memilih bahan PDPC 3.09, agak tinggi. Memilih teknik PDPC agak rendah, hanyalah 2.72 minnya. Untuk mentaksir murid 3.05, untuk mendisiplinkan murid, daripada 114 responden ini menjawab, memberikan 2.91 min skornya. Dan untuk menentukan tugasan 3.08. Jadi kita dapati bahawa daripada jadual yang diberikan oleh Sparks dan Malkus 2005 mengatakan bahawa sekiranya skor minnya adalah 2.9 hingga 1.0, iaitu memilih resource, memilih teknik dan mendisiplinkan murid,
bagi 144 responden ini, maka autonomi guru kita masih lagi rendah. Jadi kita menunggu kita menunggu respon daripada tuan-tuan nanti bila tuan-tuan menjawab Toolkit 4603. Sekian sahaja dulu. InsyaAllah kita akan jumpa nanti dalam pelan pembelajaran profesional. Terima kasih.